Johor Darul Takzim JDT menutup tirai saingan AFC Champions League ACL 2021 dengan keputusan seri tanpa jaringan berdepan Ratchaburi FC. Skuad Harimau Selatan mengakhiri cabaran di kedudukan ketiga kumpulan G dengan mengumpul 4 mata selepas merekodkan 1 kemenangan, 1 seri dan 4 kekalahan berdepan Ratchaburi FC, Pohang Steelers dan Nagoya Grampus. Kegagalan merekodkan kemenangan ke atas wakil Thailand itu menyaksikan JDT gagal merekod jumlah mata lebih tinggi berbanding 2 musim sebelum ini dan hanya menyamai jumlah mata yang diraih pada edisi 2019 iaitu 4 mata. Begitupun, mereka telah memperbaiki kedudukan dengan berada di kedudukan ketiga kumpulan. Ia satu misi yang boleh dikatakan gagal kerana seharusnya mereka boleh merekodkan 2 kemenangan ke atas Ratchaburi FC, namun ia tidak berlaku. Ratchaburi FC berjaya menafikan mata penuh buat JDT dengan kecemerlangan penjaga gol mereka, Kampol, sekali lagi menjadi tumpuan. Beliau berjaya menyelamatkan 4 peluang yang dimiliki oleh JDT sepanjang aksi. 4 peluang boleh gol itu adalah menerusi penyerang Bergson da Silva, Leandro Velasquez dan pemain gantian iaitu Akhyar Rashid serta Mahamadou Soumaré. Malah, mungkin yang paling terkesan adalah peluang awal Syafiq Rahim pada minit ke-7 yang disudahkannya dengan percubaan tersasar walaupun sudah berada di depan gawang gol. Jika tidak, perjalanan perlawanan buat JDT akan lebih baik. Yang menjadi persoalan lebih besar kini adalah mengapa pengendali Benjamin Mora masih mempertaruhkan formasi taktikal yang hampir sama dalam semua aksi mereka di ACL 2021. Tiada variasi formasi taktikal yang telah dipamerkan oleh mereka. Formasi 4-1-4-1 atau 4-3-2-1 masih menjadi pilihan Mora dengan masih memberikan kepercayaan kepada penyerang tunggal untuk memburu jaringan gol. Mereka juga mempertaruhkan 3 pemain tengah dan 2 pemain sayap penyerang. Walaupun mereka telah berjaya meraih kemenangan ke atas Ratchaburi FC dalam perlawanan sebelum ini menggunakan formasi taktikal yang sama, namun ia hanya kemenangan tipis dan adalah 3 mata yang kurang meyakinkan buat mereka. Mora dilihat tidak mahu mengambil risiko mengurangkan pemain tengahnya dengan meletakkan gandingan 2 penyerang di hadapan walaupun masalah utama mereka adalah untuk mencipta jaringan gol. Itu yang menjadi persoalan terbesar. Untuk mengatakan JDT kerap menggunakan pemain sayap untuk memecah masuk ke defensive third lawan, ia tidak juga berlaku dengan lebih kerap. Malah, melihat heat map JDT dalam perlawanan ini, mereka tampak lebih banyak berada di middle third. Tidak guna jika menguasai perlawanan, memiliki jumlah hantaran tinggi dalam perlawanan dengan ketepatan 88% tetapi tiada jaringan mampu dijelmakan. Mora dilihat cuba memperbaiki jentera sayap yang kurang menjadi di babak pertama dengan JDT lebih kerap menyelinap masuk ke defensive third lawan di babak kedua menerusi pemain sayap mereka Ramadan Saifullah dan Arif Aiman. Kemasukan Soumaré dan Akhyar Rashid menggantikan kedua-dua pemain muda itu dilihat lebih fokus dengan berada di kawasan penalti lawan dalam 20 minit terakhir namun masih gagal untuk menewaskan Kampol di gawang. Hanya itu yang dilihat daripada heat map dan statistik JDT dalam perlawanan malam tadi. Tiada perubahan berani dibuat oleh Mora dengan mengubah sistem permainan dan formasi taktikal skuad Harimau Selatan dalam perlawanan tersebut. Adakah Mora masih berdegil yang formasi taktikal itu adalah yang terbaik buat JDT? Daripada 17 percubaan tepat dalam 6 perlawanan, hanya 3 gol diledakkan dan ia hadir menerusi pemain tengah Leandro Velasquez dan Ramadan Saifullah.